Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat kita bertemu pada petang ini untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang kehalusan bahasa Al-Quran Karim. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu lepas saya menerima persoalan daripada rakan-rakan kita berkenaan perbezaan antara inni dan innani. Jadi mungkin hari ini kita lompat sekejap tentang tajuk berkenaan untuk meraihkan persoalan tersebut. Kemudian insya-Allah barulah kita masuk balik dalam perbincangan kita yang sebelum ini, ya. Okey, asalnya sambungan daripada tajuk hari itu, sambungan daripada as-sama' dan as-samawat, adalah berkenaan dengan al-mufrad dan jamak, ya. Cuma untuk petang ini kita nak cuba jawab dahulu soalan rakan kita berkenaan dengan inni ataupun innani. Ini dalam bab yang kita boleh sebut zikrun nun ma'aya'il mutakallim wa dhamiril mutakallimin. Zikrun nun, kita sebutkan huruf nun bersama dengan ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim apa? Ya yang merujuk kepada saya. Contohnya inni, ya dekat sini saya. Innani, innani, nun inilah yang disebut, ya, zikrun nun. Huruf yang ketiga ni. Ini masuk dengan huruf ya. Itu zikrun nun ma'aya il mutakallim. Wa dhamiril mutakallimin, dan dhamir yang merujuk kepada ramai yang bercakap. Siapa? Nahnu. Jadi kat sini ya ul mutakallim saya. Wa dhamirul mutakallimin ini adalah kami, ya. Jadi saya dan kami. Jadi lepas ni tuan-puan boleh perhatikan. Dalam Al-Quran bentuk yang sebegini bukan satu, banyak, ya. Banyak bentuk yang tuan-puan akan temui. Satu inni, dalam masa yang sama ayat yang dekat juga innani. Satu lagi inna, satu lagi innana. Ada beza ke inni dan innani? Ada beza ke antara inna dan innana? Inni sesungguhnya saya, innani juga sesungguhnya saya. Cuma kenapakah innani ini ada dua nun? Manakala inni ada satu nun. Begitu juga dengan inna dan innana. Maka petang ini kita nak cuba jawab persoalan ini. Dalam bahasa Arab, inni ia berasal daripada gabungan inna tambah dengan ya, ya. Inna ni apa? Inna ni kalau kita sebutkan, inna ini adalah harfu nasbin. Huruf yang menyebabkan kalimah yang datang selepas itu akan jadi nasab, akan jadi mansub. Apa itu nasab? Nasbin, proses ataupun kerja menyebabkan kalimah yang datang selepasnya berbaris atas. Itu nasbin, ya. Jadi inna ni menyebabkan kalimah yang datang selepasnya berbaris atas. Wa taukid, huruf inna ini juga merupakan huruf taukid yang menambahkan penegasan. Musyabbahun bil fi'li. Huruf inna ini walaupun dia huruf, dia bukan fi'il, tetapi makna yang dibawa serupa macam fi'il. Apakah makna musyabbahun bil fi'li? Dia ada iras dengan fi'il. Kat mana irasnya? Iaitu tegasan, penegasan. Inna sesungguhnya artinya saya tegaskan. Ya. Wal ya, ya yang berada di hujung selepas inna ini adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbin ismu inna, ya. Ya yang ada pada ini merupakan kata ganti nama yang bersambung dengan kalimah inna. Ia adalah pada posisi mansub ismu inna menjadi isim inna. Ini kalau kita i'rab kalimah inni, ya. Apa beza ini dan innani? Untuk innani merupakan gabungan daripada inna yang bermaksud sesungguhnya. Harfu nasbin, inna ini sebagaimana yang sebelum ini kita sebut, dia adalah harfu nasbin, huruf yang menyebabkan kalimah yang datang selepasnya mansub. Wa taukid, penegasan. Musyabbahun bil fi'li, ini juga serupa macam fi'il. Kerana apa? Kerana ia membawa makna fi'il.
Ia membawa makna penegasan. Wan nun, nun yang ada di tengah ni adalah lil wiqayah. Kita panggil nun al-wiqayah. Apa nun al-wiqayah? Al-wiqayah ini untuk makluman tuan-puan maksudnya menyelamatkan ataupun mengelak. Mengelak. Nun untuk mengelak. Kenapa nun ini disebut nun al-wiqayah? Nun al-wiqayah untuk makluman tuan-puan, ia hanya masuk pada huruf ya yang merujuk pada maksud saya. Jadi kadang-kadang kita terpaksa letakkan nun al-wiqayah ini untuk mengelakkan daripada bercampurnya fi'il dengan ya mutakalim. Contoh tuan-puan. Contoh kalau saya tuliskan tajlisu kan. Tajlisu. Tajlisu tak okey. Contohnya tanzuru. Okey, tanzuru adalah engkau melihat. Tetapi bila saya nak letak, saya nak bagi tahu engkau melihat saya. Engkau melihat, awak melihat saya. Jadi kita tambah ya kat belakang kan. Jadi kalau kita sebut tanzuri, orang baris bawah, tanzuri, ia membawa maksud bukan awak melihat saya, tapi ia membawa maksud awak perempuan melihat. Tanzuri. Jadi untuk mengelakkan bercampur aduk antara fi'il dan ya mutakallim ini, maka diletakkan nun yang digelar sebagai nun al-wiqayah. Jadi kita tidak lagi sebut awak perempuan yang melihat, tapi yang ini dia akan jadi maksud engkau melihat saya. Nampak ya? Sebab itu nun al-wiqayah perlu diletakkan. Jadi ya ul mutakallim, ya yang membawa maksud saya, kalau dia masuk dengan fi'il, sepatutnya kena tambah nun. Ya, merujuk kepada saya. Jadi nun ini dipanggil sebagai nun al-wiqayah. Nun yang bertujuan untuk menyelamatkan kita daripada ya ini bergabung dengan fi'il. Okey, itu isunya dekat sini ya. Okey, nun al-wiqayah. Jadi lepas ni tuan-puan jelaslah ya, kalimah nun al-wiqayah. Jadi untuk penggunaan ya ni untuk makluman tuan-puan, ya kalau masuk dengan isim, tuan-puan tak perlu tak nun. Contohnya kitab saya, buku saya. Ya, kitab saya. Jadi kat sini tak perlu letak nun. Jadi kita tak sebut kitabuni sebab memang dah bawa maksud kitab saya. Dan kita tak akan tertukar dengan kalimah yang lain, ya. Tetapi kalau sebut taktubuni, engkau menuliskan saya, contohlah. Walaupun kalimah ni tak berapa tepat. Taktubu tambah ya. Untuk mengelakkan ya ini menjadi ya yang ada pada fi'il, kena letak nun. Taktubuni. Itu ya. Kita kena letak nun untuk mengelakkan berlakunya salah faham engkau perempuan ke ataupun ya ini merujuk kepada saya. Okey, itu nun al-wiqayah. Kalau ada soalan, boleh maklumkan. Kalau berat, boleh maklumkan juga. Okey, apa tujuan nun al-wiqayah ni? Mal murad binunin al-wiqayah? Ini yang saya tambah dalam nota ya. Saya tak letak dalam nota tu ya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nun al-wiqayah? Nun al-wiqayah adalah nun yang membezakan antara ya al-mutakallim tadi, ya yang membawa maksud saya, wa ma yansibu hadhil ya fi'lan. Juga ya yang masuk dalam fi'il. Ataupun isim fi'il ataupun harf. Jadi ya ul mutakallim sepatutnya dia adalah ya yang mansub, ya yang menerima kesan kelakuan, ya. Ya al-maf'ul bih. Tapi kita letakkan nun untuk mengelakkan daripada bercampur. Okey, jadi tujuan nun al-wiqayah ni tadi untuk membezakan ya dengan ya yang ada dalam fi'il ataupun isim fi'il ataupun harf. Okey, tujuan dia, faedah dia. Okey, annaha tatahammalul kasrah al-munasibah lil ya. Jadi kalau contoh, kalau saya sebut taktubu kan, taktubu ya tadi, saya letak ya selepas taktubu. Menyebabkan ba tadi kita kena baca baris bawah. Kalau ba nak masuk dengan huruf ya ni tidak berbaris. Jadi kalimah yang datang sebelum dia sepatutnya baris bawah. Jadi
kita nak sebut macam mana, takkan nak sebut taktubui. Kalau sebut taktubi, dia akan jadi engkau perempuan. Kalau sebut taktubi, itu tak ada kalimah dalam bahasa Arab. Maka diletakkan nun supaya ba tu masih maintain dengan barisan hadapan. Taktubu ni. Ya. Okey, wa taqil fi'la atau ismal fi'li min hadzal kasr. Maka ia menyelamatkan fi'il ataupun isim fi'il daripada baris bawah ini. Okey, itu asas untuk nun al-wiqayah. Yajuzu ziyadatuha ba'dal ahrufil musyabbahah bil fi'li. Boleh kita tambah nun al-wiqayah ni selepas huruf-huruf yang menyamai fi'il. Contoh inna. Tadi saya sebutkan inna ini adalah huruf yang menyerupai fi'il, iaitu saya tegaskan. Jadi dekat sini inna bila masuk dengan ya tadi, kita boleh baca dua, inni ataupun kita letak nun innani. Sama dengan anna, ka'anna, lakinna. Maka kita boleh sebut innani ataupun inni, annani ataupun anni, ka'anni ataupun ka'annani, lakinnani ataupun lakinni. Dua-dua boleh ya. Jadi untuk keadaan ini, fi hadhil halati yajuzul amran. Boleh dua keadaan. Yang pertama, al-ityanu binunil wiqayah. Kita datangkan nun al-wiqayah. Sebagaimana dalam ayat innani. Ataupun tarkuha, kita tinggalkan nun al-wiqayah. Kita sebut inni. Wakil al-isti'malain sahihun lughawiyan. Kedua-dua penggunaan ini adalah penggunaan yang betul menurut bahasa. Jadi ini secara asasnya begini. Nanti baru kita masuk. Macam mana? Kenapa dalam Al-Quran dibezakan inni dan innani? Jadi mudah-mudahan tuan-puan mendapat perhatianlah berkenaan dengan perbezaan antara inni dan innani. Asasnya adalah pada nun al-wiqayah. Okey, contoh penerapan kalimah inni dan innani adalah pada ayat yang kita pernah bincangkan sebelum ini. Untuk makluman tuan-puan, sebelum ini kita pernah bincangkan antara kalimah bari'un dan bara'un. Bari'un, orang yang berlepas diri. Bara'un, kelakuan yang berlepas diri. Allah berfirman, "Falamma ra'asy-syamsa bazighah." Kemudian apabila Nabi Ibrahim AS melihat matahari sedang terbit, qala, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, ini adalah lebih besar. Falamma afalat, maka apabila matahari terbenam, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya qaum, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan. Jadi anda perhatikan sebelum ini kita bincangkan kalimah bari'un. Kali ini kita nak bincangkan kalimah inni. Dalam masa yang sama dalam surah Az-Zukhruf, Allah berfirman atas lisan Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah apabila Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, berkata kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku. Inilah antara titik perbezaan antara ayat surah Az-Zukhruf dan surah Al-An'am tadi. Al-An'am sebut ini, sesungguhnya aku. Tetapi pada surah Az-Zukhruf, innani, sesungguhnya aku. Surah Al-An'am sebut bari'un, surah Az-Zukhruf sebut bara'un. Ya? Apakah hikmah di sebalik perbezaan innani dan inni? Sesungguhnya aku dan sesungguhnya aku. Tambah nun. Ya, nun al-wiqayah. Jadi sebenarnya dalam perbahasan Nahu, sesetengah ilmuwan Nahu, mereka berhenti setakat itu sahaja. Mereka sebut perbezaan ini adalah pada nun al-wiqayah. Tetapi dalam perbahasan al-i'jaz al-bayani ataupun dirasat bayaniyah, pembelajaran bahasa Arab Al-Quran Al-Karim, kita katakan Al-Quran tidak sekadar itu. Tidak hanya sekadar kata dua-dua boleh. Tetapi sudah tentu ada sebab. Kenapa Al-Quran menggunakan dua-dua ini? Ada ini, ada innani. Jadi kita boleh jawab beberapa perkara lah. Yang pertama, bila ini penegasannya adalah tak sekuat innani. Innani, anda boleh perhatikan ada 3 huruf nun di situ. Ada in, na, ni. Ada 3 huruf nun di situ.
Tetapi bila pada inni ada dua sahaja huruf nun. Jadi penekanan pada 3 huruf nun adalah lebih kuat berbanding dua huruf nun, ya. Jadi itu tuan-puan boleh perhatikan. Jadi kenapakah dalam surah Az-Zukhruf diberi penekanan yang lebih kuat, manakala dalam surah Al-An'am penekanannya tak sekuat macam surah Az-Zukhruf? Maka kita katakan ini adalah cara teknik Nabi Ibrahim AS berdialog dengan kaumnya pada surah Al-An'am. Menunjukkan Nabi Ibrahim AS seorang manusia yang sangat jenius, ya, dalam surah Al-An'am ini. Bukan sekadar itu, bahasa yang digunakan pakai oleh Nabi Ibrahim juga adalah bahasa yang lebih sopan. Maka digunakan penegasan yang tidak sekuat macam surah Az-Zukhruf. Tetapi dalam surah Az-Zukhruf bila sebut innani, penegasannya lebih kuat dan lebih tegas, ya. Jadi kerana itu innani digunakan pakai pada berbanding inni. Dan sesuailah dalam cara berdakwah. Pada peringkat awalnya Nabi Ibrahim menggunakan alam untuk berdakwah kepada kaumnya. Tetapi setelah dikemukakan beberapa hujah demi hujah, tapi tidak juga mereka menerima hujah Nabi Ibrahim AS, maka kali ini diberikan penegasan yang lebih kuat, ya. Kerana apa? Kerana pada awalnya bila digunakan alam, kalau kita tanya mana lagi penegasan yang satu lagi, kan? Sesungguhnya aku, kan? Ini kat bawah ni ada nun al-wiqayah, sini tak ada nun al-wiqayah. Walaupun nun al-wiqayah ni bukannya untuk tegaskan, macam saya sebut tadi. Nun al-wiqayah adalah untuk membezakan antara harf, huruf yang menyerupai fa'il, ya. Tetapi bila penggunaan Al-Quran kita katakan ada beza. Inna yang dimasukkan dengan nun al-wiqayah dengan inna yang tidak masuk dengan nun al-wiqayah. Jadi manakah lagi nun al-wiqayah ni yang menguatkan lagi penegasan untuk surah Al-An'am? Maka kita katakan di sini adalah ketika Nabi Ibrahim menggunakan alam sebagai hujahnya, maka memadai alam menjadi salah satu tanda penguat dalam ayat ini. Ia sama macam surah Al-Ikhlas, tuan-puan. Kalau dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau kita cari mana ayat kata penegasan. Sedangkan perintah itu adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah kepada orang musyrikin. Orang musyrikin merupakan makhluk ataupun manusia yang menyangkal segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka cara untuk berinteraksi golongan musyrikin ini perlu ada tanda ataupun kata penegasan. Tetapi pada surah Al-Ikhlas tidak dinyatakan kata penegasan. Menunjukkan apa? Menunjukkan memadai alam ini menjadi bukti penegasan bahawa Allah itu Maha Esa. Sama dalam surah Al-An'am, kenapa dikurangkan penegasan tidak seperti dalam surah Az-Zukhruf? Memadai hujah-hujah yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim juga menjadi salah satu tanda penegasan untuk membuktikan bahawa Nabi Ibrahim juga berlepas diri daripada apa yang mereka persekutukan. Ya, itu penjelasan tentang ini dan innani. Tuan-puan ada soalan sebelum saya pindah kepada contoh berikut? Ada soalan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Okay, saya teruskan, ya. Contoh berikutnya, tuan-puan boleh perhatikan pada kisah Nabi Musa AS. Juga penggunaan kalimah inni dan innani. Dalam kisah Nabi Musa AS dalam surah Taha, Allah sebut, Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, Ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Allah berfirman, sesungguhnya aku, aku, dua kali ana. Satu ini, aku dekat sini, ana ditambah lagi, aku. Rabbuka fakhla'na alaik. Aku ini Tuhanmu. Fakhla'na alaik, maka bukalah kasut engkau. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kerana engkau, wahai Musa, sekarang berada di wadi tua yang suci. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul. Maka fastami', dengarlah, lima yuha, apa yang akan diwahyukan kepadamu. Okey, tadi ayat yang ke-12 digunakan inni.
sesungguhnya aku. Tetapi ayat yang ke-14, sambungan pada ayat yang ke-12 ini, innani anallah. Sesungguhnya aku, aku lagi sekali, Allah. Jadi di sini digunakan innani, digunakan nun al-wiqayah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Jadi anda perhatikan, seperti tadi, persembahan dalam surah Taha pun tak jauh bezanya. Pada awalnya digunakan inni, sesungguhnya aku. Tetapi dalam cerita yang sama, bila Allah maklumkan bahawa dia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ditambah innani. Kenapa Al-Quran tidak menggunakan dua-dua bentuk inni ini pada dua-dua tempat? Contohnya, kenapa kali kedua tak sebut inni anallahu la ilaha illa ana? Sebaliknya digunakan innani. Maka kita jawabkan, tambahan nun al-wiqayah memanjangkan lagi sebutan innani ni. Asalnya ini sebutannya lebih panjang bila tambah nun al-wiqayah. Menunjukkan penegasan itu lebih kuat pada innani. Penegasan lebih kuat daripada pada innani berbanding inni. Kenapakah ayat yang ke-12 ada penegasan yang tidak sekuat macam ayat yang ke-14? Yang pertama, kita jawab, bila ia tidak serupa, ayat 12 tak serupa macam ayat yang ke-14, kita katakan ini menunjukkan ia adalah susunan, bukan manusia punya kerja. Ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kerja Allah Taala, tidak menyampaikan ayat sebagaimana mengikut pemikiran manusia. Kalau pemikiran manusia, kita akan katakan, tidakkah lebih cantik kalau diseragamkan penggunaannya? Tapi di sini tidak diseragamkan penggunaannya. Ini menunjukkan ini adalah kalam, bukan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentu kita tak akan berpada dengan jawapan pertama tadi. Kita akan tambah lagi jawapan yang kedua. Ini adalah pada aspek penegasan yang lebih kuat. Iaitu pada peringkat awal Nabi Musa dipanggil, Ya Musa, inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Fakhla'na alaik, maka cabutkanlah kasut engkau. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau ini di wadi al-muqaddas, wadi yang disucikan, iaitu Tuwa. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah anda rasakan bila Allah maklumkan kepada Nabi Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, Nabi Musa tak tahu yang dia sekarang ni berada di wadi Tuwa. Makluman Allah kepada Nabi Musa ini adalah untuk menambahkan lagi penganugerahan kepada Nabi Musa. Wadi ini disucikan. Wadi ini kerana engkau hadir, disucikan. Al-Muqaddas. Tuwa namanya. Jadi bukanlah sebab Nabi Musa tak tahu ini adalah Wadi Tuwa. Nabi Musa sudah mengetahui baginda sedang berada di Wadi Tuwa. Tapi bila dimaklumkan, ini menunjukkan ini adalah satu perkara yang besar. Contohnya, kalau kita sampai ke kampung, kita dah tahu dah sampai dah ni. Cuma bila penyambut tetamu sebut, mak kita sebut, dah sampai kat kampung. Nak kata ini adalah satu luahan, satu perkara yang agung. Kemudian Allah kata, inni ana rabbuka sebelum itu. Supaya Nabi Musa fakhla'na alaik, untuk membuka kasutnya. Jadi Allah sebut, inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Ini adalah perkara yang besar bila tambah inni, sesungguhnya. Cuma bila Allah maklumkan, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih engkau, fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang bakal diwahyukan. Artinya sekarang ni beralih tadi bahagian sambutan, maksudnya Nabi Musa baru sampai. Ini kali kedua, seterusnya Allah maklumkan, aku pilih engkau, kemudian ada wahyu yang bakal turun pada engkau. Fastami' lima yuha. Antara kandungan wahyu itu apa? Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salah, maka dirikan salat. Li dzikri, untuk mengingatiku.
Artinya tuan-puan, ada satu penganugerahan yang lebih besar daripada tadi. Nabi Musa sampai di Wadi Tua, itu satu anugerah yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa. Satu peluang yang baik. Tapi kali ini, bila Allah lantik Nabi Musa sebagai seorang Nabi, ini adalah anugerah yang lebih besar daripada tadi. Anakhtartuka. Kemudian bila Allah bakal turunkan wahyu kepada Nabi Musa, fastami' lima yuha, menunjukkan ini adalah perkara yang lebih besar. Jadi, makluman pada ayat yang ke-14 ini adalah perkara yang lebih besar, iaitu antara kandungan wahyu, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain pada Allah. Bersaksi bahawa ia adalah satu-satunya yang berhak disembah. Ya, maka didatangkan dengan innani, penegasan yang lebih kuat, menunjukkan penganugerahan yang lebih besar ataupun perkara yang lebih agung. Ya. Jadi mudah-mudahan jelas untuk antara ini dan innani. Saya masuk kepada contoh berikutnya. Kalau tuan-puan ada soalan, teruskan. Okey, tadi ini dan innani. Sekarang ini inna dan innana. Beza ini dan innani tadi, ya, iaitu ya ini membawa maksud saya. Tetapi kalau untuk kami, dia kena ada nun alif. Kami. Dia bukan alif saja, bukan ini saja. Alif ni tak ada maksud. Ya, alif yang tak ada huruf sebelum dia. Ini tak ada maksud. Dia kena ada nun sebelum dia. Nah, ini baru kami. Okey, nun ada alif, ini baru kami. Jadi dia tak samalah dengan ini dengan innani tadi. Sebab ini, ya tu sendiri dah ada maksud. Ini alif sendiri tak ada maksud lagi. Dia kena ada nun baru ada maksud kami. Jadi asalnya untuk inna, asalnya adalah inna tambah na. Asalnya adalah inna tambah na. Jadilah innana. Kalau tadi ini, asal inna tambah ya, memang jadi ini. Dia tak jadi innani lagi. Dia jadi ini. Nun ditambah untuk menambahkan lagi kekuatan pada kalimah berkenaan. Tapi untuk inna tambah na, na ni tambah inna, dia akan jadi innana. Dia tak akan jadi inna. Akan tetapi walakin hudhifat, dihazafkan ataupun dibuang ihdan nunati thalath. Salah satu daripada 3 nun. Di sini ada 3 nun ya. Satu in, sukun, baris. Ada 3 nun. Jadi dibuang salah satu huruf daripada 3 nun ni, 3 nun. Alasan dia apa? Alasannya adalah tawadil amsal. Kerana berlakunya pengulangan nun yang berbaris atas. Kalau tadi inna ni, ia tidak ada pengulangan sangat. Dia ada pengulangan pada nun saja, tapi nun berbeza baris. Inna baris atas, barulah ni baris bawah. Jadi kita sebutkan tak adalah tawalil amsal, melainkan pengulangan huruf nun sahaja. Tapi kali ini yang berlaku ada pengulangan yang seperti sebiji, iaitu nun yang berbaris atas diulang lagi sekali. Kali kedua, innana. Jadi ada 2 kali nun yang berbaris atas. Maka dibuang salah satu nun untuk litawadil amsal. Tawadil amsal ni kerana berlakunya huruf yang serupa, sebutan yang sama. Ini adalah tujuan dia apa? Takhfifan, untuk meringankan lagi sebutan. Jadi innana dan inna, kalimah inna sebutannya lebih ringan daripada innana. Tetapi dalam masa yang sama dalam Al-Quran ada juga kalimah innana, sesungguhnya kami. Wa amma innana, adapun innana falam tuhdzaf, tidak dibuang pun salah satu nun. Dan inna pada kedua-dua lafaz ini, wa inna fil lafzaini hiyal muakkidatun nasikhatun nasibah. Inna pada kedua-dua tempat, baik inna ataupun innana, inna pada dua-dua tempat merupakan al-muakkidah, harfu taukid, huruf yang menegaskan. An-nasikhah, huruf yang masuk kepada mubtada dan khabar, ia mengubah, ia membawa makna baru. An-nasibah, ia menasabkan kalimah yang datang selepasnya. Na, isim untuk inna, ia merupakan dhamir mansub. Jadi yang penting ini huraian dari sudut nahwu ya. Okey, kita punya perbincangan bukan yang ini. Ini saya sebutkan pada perspektif nahwu.
kita nak bincangkan pada perspektif balaghah, penggunaan Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran tidak menyamakan penggunaan inna, tidak sepatternkan, tidak patternkan dengan pattern yang sama, inna pada semua tempat ataupun inna pada semua tempat. Anda perhatikan contoh dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6, Allah berfirman, Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Bukankah telah datang kepada kamu naba', berita ataupun cerita, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Siapakah mereka ini? Yang pertama kaum Nuh, kaum Nabi Nuh. Wa Adin, kaum Ad. Wa Thamud, walladzina min ba'dihim, begitu juga orang-orang yang datang kemudian setelah mereka. La ya'lamuhum illallah. Siapa yang tahu tentang mereka? Tak ada siapa yang tahu tentang mereka melainkan Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Sebenarnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayinat, membawa keterangan-keterangan yang nyata. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, tapi mereka buat apa? Mereka letakkan tangan mereka di mulut mereka. Wa qalu, sambil mereka berkata, inna kafarna, sesungguhnya kami telah pun kufur, bima ursiltum bihi, dengan apa yang kamu bawa, dengan risalah yang kamu bawa. Wa inna lafi syak, dan sesungguhnya kami lafi syakin, dalam keadaan syak wasangka, mimma tad'unana, dengan apa yang kamu seru kami kepadanya, ilaihi murib. Kami teragak-agak dengan apa yang kamu bawa itu. Ya. Jadi itu ayat yang ke-9 surah Ibrahim. Disebut inna wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Tetapi jika anda perhatikan dalam surah Hud ayat yang ke-62, Allah berfirman, qalu, mereka berkata, ya Salih, wahai Nabi Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, engkau sebelum ini adalah orang yang boleh diharapkan. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, adakah engkau nak melarang kami daripada kami sembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Wa innana, dan sesungguhnya kami, lafi syakkin, dalam keadaan syak wasangka, mimma tad'una, daripada apa yang kamu seru kami. Ilaihi murid, kepadanya murid, kami ni juga dalam keadaan ragu-ragu. Murid ni datang daripada kalimah raib, ya. Jadi anda perhatikan dekat sini ayat dalam surah Hud dengan dalam surah Ibrahim, mengapakah penggunaan wa inna ni tak sama dengan yang bawah ni wa innana. Kemudian yang kedua, mungkin anda boleh bertanya juga tentang tad'unana. Kenapa dalam surah Ibrahim tad'unana 2 nun, tapi kat bawah ni tad'una 1 nun pula? Tadi inna ni 1 nun, ini innana 2 nun. Tapi dekat sini tad'unana 2 nun, tad'una 1 nun. Okey, saya jawab yang kedua dulu ya, tad'unana dan tad'una. Untuk tad'unana dan tad'una, maksudnya engkau seorang mengajak kami. Itu tad'una. Asal kalimah tad'u tambah na. Tad'u engkau seorang. Tetapi kalau tad'unana, engkau ramai. Kamu. Ya, tad'una tambah na. Kamu ramai mengajak kami. Jadi jawapan kepada tad'unana dan tad'una, yang pertama, tad'una ini adalah jamak. Tad'u yang bawah ini adalah mufrad. Kenapa? Kerana yang atas ini merujuk kepada ramai Nabi. Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Lebih banyak kaum. Tapi yang bawah ini merujuk pada kisah kaum Nabi Saleh AS. Maka disebut tad'u, seorang. Ya? Soalan yang kedua, kenapa yang atas ni inna, tetapi yang bawah ni wa innana? Ini menunjukkan Al-Quran bila dipanjangkan cerita, maka didatangkan lafaz yang sebegini, wa inna, untuk menunjukkan ini bukanlah cerita yang diperincikan. Ini hanyalah cerita yang disebutkan secara ringkas sahaja dalam surah Ibrahim. Berbanding dalam surah Hud, cerita yang dibentang ini adalah cerita yang
diperincikan. Oleh kerana cerita yang dibentangkan ini adalah cerita yang diperincikan, maka diperincikan juga penggunaan inna dan innana. Penggunaan innana adalah lebih terperinci berbanding inna. Oleh yang demikian, untuk cerita yang lebih terperinci digunakan innana, untuk cerita yang tidak diperincikan macam yang atas dalam surah Ibrahim digunakan inna. Okey, itu penggunaan inna dan innana dalam surah Ibrahim dan surah Hud. Berikutnya saya teruskan. Kalau tuan-puan ada soalan boleh nyatakan ya. Dalam surah Ali Imran bercerita berkenaan dengan Hawariyun. Kalau tuan-puan perhatikan dalam surah Ali Imran ayat ke-52 Allah berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra." Maka ketika Nabi Isa merasa dalam kalangan mereka ini ada al-kufra, ada kekufuran. Qala, Nabi Isa berkata, "Man ansari ilallah." Siapakah menjadi penolong aku ke jalan Allah? Qala al-hawariyun. Maka golongan hawariyun ini berkata, "Nahnu ansarullah." Kami ini pembantu Allah. "Amanna billah." Kami beriman dengan Allah. "Washhad." Maka saksikanlah, "bi anna muslimun." Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang telah pun menyerah diri. Berbanding kisah Hawariyun, kisah yang sama juga, tetapi dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah, "Wa idh awhaytu ilal hawariyin." Wa idh, dan ingatlah, awhaytu ilal hawariyin, aku wahyukan kepada Hawariyun, an aminu bi, hendaklah beriman denganku, wa bi rasuli, dan rasulku. Qalu amanna, mereka berkata kami beriman, washhad, maka saksikanlah, bi annana muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar-benar menyerah diri. Anda perhatikan dalam surah Ali Imran digunakan anna, tetapi dalam surah Al-Ma'idah digunakan annana. Agaknya kenapa? Jawapan yang pertama kita sebutkan, ini menunjukkan Al-Quran tidak seragamkan penggunaan anna pada semua tempat. Ada ketikanya digunakan annana, ada ketikanya digunakan anna, menunjukkan ini adalah ketetapan daripada bukan manusia. Sebab manusia, mereka akan seragamkan penggunaan anna. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kalau anda perhatikan kisah Hawariyun dalam surah Ali Imran tidaklah diperincikan. Berbanding kisah Hawariyun yang disebut dalam surah Al-Ma'idah, kisah ini diperincikan. Ya, kalau anda ada mushaf, anda boleh belek surah Ali Imran pada kisah Hawariyun, juga anda boleh belek surah Al-Ma'idah pada kisah Hawariyun. Kisah Hawariyun dalam surah Al-Ma'idah diperincikan. Maka sesuai dengan kisah yang diperincikan, maka sebutan anna itu diperincikan kepada annana. Berbanding yang atas tadi, kisah Hawariyun tidak diperincikan. Itu jawapan yang kedua. Jawapan yang ketiga, untuk makluman tuan-puan, yang ini, yang bawah, yang atas ni, yang bertanya kepada golongan Hawariyun adalah Nabi Isa itu sendiri. Qala, Nabi Isa sendiri yang berkata, "Man ansari ilallah." Siapa yang membantu aku ke jalan Allah, pembantu aku ke jalan Allah? Maka Nabi Isa yang tanya, menunjukkan orang-orang yang ada disebut dalam surah Ali Imran ini merupakan Hawariyun yang memang bersama Nabi Isa. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Jadi Nabi Isa tak tanya, qala man ansari ilayya. Siapakah yang akan bantu aku untuk aku punya kerja sekarang ni? Tapi disebut terus kepada Allah. Berbanding di bawah Al-Ma'idah ini, sebelum mereka jawab, disebut an aminu bi wa bi rasuli. Berimanlah kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kalimah Rasul tidak dinyatakan pada surah Ali Imran ni. Ya, taklah tanya, qala man ansari ilallahi wa rasulih. Mana kalimah Rasul? Tak dinyatakan. Menunjukkan bahawa golongan Hawariyun pada ayat yang ke-52 surah Ali Imran adalah golongan yang telah pun memang bersama dengan Nabi Isa. Tetapi berbeza dengan bawah Al-Ma'idah ayat 111, iaitu golongan Hawariyun yang tidaklah sepenuhnya bersama dengan Nabi Isa. Sebab itu dalam ayat yang, dalam segmen yang bawah ini, mereka tanya lagi, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Adakah Tuhan engkau mampu untuk turunkan
Ma'idah, hidangan kepada kami daripada langit. Jadi mereka gunakan Tuhan engkau, mereka tak gunakan Tuhan kami. Menunjukkan mereka tidak ada kebersamaan dengan Nabi Isa pada surah Al-Ma'idah ini. Tapi yang atas ini mereka adalah golongan yang bersama Nabi Isa. Oleh kerana itu, ketika mereka mendakwa bahawa mereka telah pun beriman, tidaklah digunakan penegasan yang sekuat macam surah Al-Ma'idah. Kerana apa? Kerana dengan tindakan mereka sendiri pun, Nabi Isa telah pun boleh lihat unsur ataupun manifestasi keislaman mereka. Berbanding di bawah ini, tindakan mereka sendiri telah menyebabkan Nabi Isa sendiri menduga adakah mereka ni beriman. Maka sebab itu dalam ayat segmen yang bawah ni, kalau anda bacakan, anda belik layarnya, disebut in kuntum mu'minin. Nabi Isa kata, kalau betul kamu ke kamu ni beriman? Ya? Dalam ayat tu, ayat yang bawah tu. Jadi kat sini, bawah ni tidak ada kebersamaan. Yang atas ni, Nabi Isa hanya rasa saja minhumul kufra. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Isa hanya rasa daripada kalangan mereka ada unsur kekufuran. Isa bertanya, man ansari ilallah. Maka dalam atas, ayat yang ke-52 surah Ali Imran, mereka dah selesai urusan mereka dengan Nabi Isa. Tapi yang bawah ini, urusan mereka dengan Nabi Isa pun mereka belum selesai. Maka Allah berfirman, an aminu bi wa bi rasuli. Bukan setakat beriman kepadaku, tapi wa bi rasuli. Kepada Rasulku sekali. Ya? Okay, itu surah Al-Ma'idah. Jawapan yang ketiga. Jawapan yang keempat, jawapan yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Ali Imran, ini adalah perbincangan tentang melawan hujah luar, ya, melawan ideologi luar. Jadi dijawab dalam surah Ali Imran. Maka ini adalah segmen untuk macam mana nak berdialog dengan orang Kristian, orang yang mengagung-agungkan Isa. Jadi Allah maklumkan cerita tentang Hawariyun sebagai galakan untuk orang-orang yang beriman, sahabat Ridwanullahi alaihim, supaya mereka juga menjadi seperti pengikut Nabi Isa Hawariyun ini, iaitu mereka sentiasa bersama Nabi mereka. Itu dalam surah Ali Imran, ya. Sebab itu tidak heran dalam surah yang sama juga dinyatakan tentang perang Uhud, ya, postmortem perang Uhud, menunjukkan apa pun yang terjadi kepada seorang Rasul, para sahabat Ridwanullahi alaihim, mereka sepatutnya sentiasa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai postmortem dalam perang Uhud, dibentangkan salah satu segmen ini, ya, cerita Hawariyun. Tetapi yang di bawah Al-Ma'idah ini adalah berkaitan dengan hubungan dengan makanan, hubungan dengan makhluk selain daripada manusia. Antaranya makanan, termasuklah haiwan, ya, termasuklah tumbuhan. Maka ini perihal tentang Hawariyun bukan pada aspek peperangan yang bawah ini. Yang atas ni pada aspek memerangi ideologi luar, baik dengan cara perang ataupun baik dengan cara dialog dalam surah Ali Imran. Tapi Al-Ma'idah bukan itu yang disebutkan. Maka didatangkan dengan annana, untuk menunjukkan bahawa mereka dalam bab ni tidaklah sekuat macam Hawariyun yang disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-52. Ya? Itu ceritanya. Jadi kita berjawab, pada ketika surah Ali Imran diturunkan, ada unsur gesaan, galakan kepada orang-orang yang beriman untuk sentiasa mendokong perbuatan Nabi SAW sehingga dibentangkan man ansari ilallah. Tetapi pada surah Al-Ma'idah, seolah-olah Al-Quran telah pun mengiktiraf tentang kedudukan orang mukmin, para sahabat Ridwanullahi alaihim, bahawa kalau sebelum ini dalam surah Ali Imran mereka diberi galakan untuk mencontohi golongan Hawariyun. Tetapi dalam surah Al-Ma'idah kali ini ada pengiktirafan oleh Al-Quran bahawa para sahabat Ridwanullahi alaihim kedudukan mereka adalah lebih tinggi daripada Hawariyun. Dapat, ya? Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-111. Maka tidak heran Al-Quran membezakan penggunaan wasyhad bi anna, satu lagi yang bawah bi annana. Setakat ni boleh tangkap lagi, ya tuan-puan, ya. Saya teruskan dengan contoh berikutnya. Contoh yang kelima. Ini adalah pada kisah Nabi Musa AS mengajak kaumnya dalam kalangan Bani Israel untuk membuka Al-Ardul Muqaddasah. Masih juga dalam surah Al-Ma'idah, ya.
Allah berfirman, qalu, atas lisan Bani Israel, ya, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna lan nadkhulaha abada. Alhamdulillah. Sesungguhnya kami tak akan masuk abadan, selama-lamanya. Madamu fiha, selagi mana mereka berada di dalamnya. Ini cerita tentang Bani Israel. Mereka disuruh untuk membuka Al-Ardul Muqaddasah, dan seolah-olah sudah ada janji daripada Allah bahawa mereka akan menang. Tapi mereka sebut, inna lan nadkhulaha abada. Selagi mereka ada kat sana, kami tak akan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka. Sehingga kan disebutkan lagi kepada Nabi Musa, pergilah engkau dan Tuhan engkau. Ini adalah perkataan yang sangat kasar kepada Nabi Musa. Sehingga kan mereka kata, pergilah engkau dengan Tuhan engkau. Sedangkan sebelum ini, ketika mereka diselamatkan daripada cengkaman Firaun, yang menyelamatkan mereka adalah agama Nabi Musa. Tapi kali ini demi kepentingan mereka juga, iaitu untuk masuk balik ke bumi Palestin, mereka suruh Nabi Musa pergi berjuang seorang. Faqatila, mereka kata, pergilah engkau berdua. Inna hahuna qa'idun, kami dekat sini duduk saja. Tuan-puan, ini bicara yang sangat kurang ajar kepada Nabi mereka. Dalam segmen yang sama ni, Al-Quran katakan, qala, Nabi Musa berkata, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Tuhanku, sesungguhnya aku ini tidak memiliki melainkan diriku dan saudaraku, iaitu Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik. Tapi anda perhatikan, walaupun Nabi Musa berdoa supaya Allah pisahkan Nabi Musa daripada Bani Israel, tetap juga Nabi Musa bersama dengan mereka sehingga hujung hayat baginda. Itulah tugas seorang Nabi. Mereka tetap bersama dengan kaum mereka sehinggalah sehingga mereka betul-betul boleh mendidik kaum mereka. Dekat sini, Nabi Musa tidak tinggalkan mereka. Sambungan daripada ayat ini disebut, sambungannya, inilah amiku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Allah kata, maka bumi Palestin ini diharamkan untuk mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka melata di muka bumi ini. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah sebut hukuman untuk Bani Israel adalah mereka melata, tidak dapat masuk bumi Palestin. Tapi Allah sebut kepada Nabi Musa, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Jangan engkau merasa putus asa kepada orang-orang yang fasik. Anda perhatikan, seorang Nabi sangat bertungkus lumus untuk menjayakan dakwah, seolah-olah dakwah ini bukan hanya berjalan ketika orang itu belum mengikut agama ni, iaitu orang kafir. Bahkan orang yang telah pun memeluk agama Nabi Musa juga, tugas seorang Nabi membimbing mereka. Ini unsur tarbiyah. Jadi dakwah, dia kena ada satu lagi elemen, bukan sekadar dakwah. Dia adalah kena ada elemen tarbiyah. Dakwah kena dikepilkan bersama tarbiyah. Itu dalam ayat yang ke-26 itu bercerita tentang tarbiyah sebenarnya. Nabi Musa tinggal bersama mereka walaupun mereka dihukum. Bukanlah Nabi Musa yang dihukum, tapi Nabi Musa duduk bersama mereka. Ini unsur tarbiyah. Ya? Okey, anda perhatikan dekat sini. Dalam ayat ini, ayat 24 hingga 25 digunakan sesungguhnya kami, sesungguhnya aku. Tidak ada double nun. Disebut satu nun saja, ini satu nun, ini satu nun. Ya? Kenapa dalam dua ayat ini tidak digunakan innana, innani. Sebaliknya inna, inni. Berbanding satu lagi dalam surah Taha, qala, mereka berdua berkata. Siapa mereka berdua ni? Nabi Musa dan Harun. Rabbana innana, Tuhan kami, sesungguhnya kami, nakhafu an yafruta alaina. Kami takut kalau mereka akan menyeksa kami. Au ayyata, ataupun melampaui batas. Allah kata, qala la takhafa, jangan engkau takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ni bersama kamu berdua. Asma'u, aku melihat, wa ara, dan aku mendengar. Aku mendengar tadi, asma'u wa ara, dan aku melihat. Apakah perbezaan antara atas dan bawah ni? Kenapa dalam peperangan Nabi Musa sebut ini, tetapi dalam bab dakwah kepada Firaun, Nabi Musa sebut innana?
Jawapan yang pertama, sama skripnya macam saya sebutkan. Al-Quran tidak menyeragamkan penggunaan innana pada semua tempat. Sebaliknya Al-Quran ada ketika menggunakan inna, ada ketika menggunakan innana, menunjukkan ini kalam bukan manusia. Itu skrip yang pertama. Skrip yang kedua, jawapannya, kita boleh katakan barangkali kumpulan yang bakal ditentang oleh Nabi Musa adalah kumpulan yang lebih dahsyat daripada kumpulan yang dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah. Iaitu untuk menghadap Fir'aun adalah situasi yang lebih getir daripada nak menghadap golongan Palestin yang tinggal di Al-Ardul Muqaddasah. Ya? Maka sebab itu digunakan innana pada ketika untuk menghadap Fir'aun. Tapi untuk menghadap Al-Ardul Muqaddasah digunakan inna. Seolah-olah dah ada jaminan untuk menang. Ya? Jadi ketakutannya tu tak sekuat macam menghadap Fir'aun. Skema yang ketiga, tuan-puan. Surah Taha ini pada peringkat awal dakwah. Maksudnya kerja dakwah Nabi Musa AS belum mendapat sambutan yang meluas. Maka usaha kerisauannya tu lebih dahsyat berbanding yang atas tadi. Yang atas ini, Nabi Musa dah dapat dah pengikut dia. Dan pengikutnya pun memang ikut Nabi Musa. Cuma dalam bab perang ni, pengikut dia tak nak ikut. Ya, maka dia menggunakan ini. Walaupun Nabi Musa sangat kecewa dalam ayat ini, tetapi kekecewaannya itu dalam keadaan pengikutnya pun dah ikut dia punya ajaran. Berbanding yang bawah tadi, surah Taha, Nabi Musa tidaklah mempunyai pengaruh yang sekuat macam dalam surah Al-Ma'idah tadi. Itu skema yang ketiga. Saya yakin tuan-puan boleh tambah lagi beberapa jawapan yang lain. Hikmah penggunaan ini dan innani. Kemudian kenapa dalam Taha disebut innani, tak sebut inni? Sesuai dengan innana ni, bila Nabi Musa takutnya lebih untuk menghadap Fir'aun, maka cara Allah mengendalikan perasaan Nabi Musa, Allah gunakan innani, tidak guna inni. Ya? Jadi itu antara perbezaan innana dan inna, perbezaan inni dan innani. Ya? Wallahu a'lam, selesai kita perbahasan tentang ini dan innani, inna dan innana. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Kalau berat, tuan-puan maklumkan supaya saya tak keseorangan dalam ketika menyampaikan ini. Ya. Paling kurang tulis dalam ruangan komen ya tuan-puan, jelas ke tidak ya? Jelas Ustaz. InsyaAllah jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Okey, boleh saya masuk kepada contoh berikutnya tuan-puan. Okey, tajuk yang kita nak sambung perbincangan kita tadi, ini dan innani, inna dan innana. Kali ni sebenarnya ni tajuk taukid ya tuan-puan, tajuk taukid. Tajuk yang lebih panjang daripada saya bentangkan ni. Saya ambil tajuk yang sangat kecil daripada perbincangan tajuk taukid. Ya, tajuk yang sangat kecil. Dia ada tajuk yang lebih besar. Tajuk yang lebih besarnya adalah at-taukid. Penegasan. Okey, sekarang ni saya nak masuk tentang mufrad dan jamak. Kita patah balik kepada perbincangan kita yang minggu lepas ya. Okey, iaitu mufrad dan jamak. Minggu lepas kita bincang kalimah as-sama'i wal ard. Dalam masa sama ada as-samawati wal ard. Ada beza as-sama' dan as-samawat. Itu kita dah bincang. Hari ini kita nak bincang mufrad dan jamak juga. Contoh yang pertama adalah kalimah khalidan. Lawannya ataupun pasangannya adalah khalidina. Khalidan seorang, kekal seorang. Khalidina kekal ramai. Ayuh kita perhatikan bagaimana Al-Quran membentangkan penggunaan mufrad dan jamak. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13, Allah nyatakan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah ataupun ketetapan-ketetapan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah kata yudkhilhu. Allah masukkannya. Saya highlightkan di sini yudkhilhu. Allah masukkannya. Ni seorang ni tuan-puan. Yuti' ni pun seorang. Okay? Jannatin, masuk dalam syurga-syurga. Banyak pula syurga. Dia seorang tapi masuk syurga yang banyak. Macam mana tuan-puan? Yudkhilhu jannatin. Masuk syurga banyak. Okay. Tajri min tahtiha al-anhar. Tajri mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar. Sungai-sungai. Sungai-sungai banyak. Boleh lagi. Kita boleh terima lah. Khalidina, ramai pula. Tadi yuti'i seorang, yudkhilhu seorang.
Tapi mula dengan syurga, Allah gunakan kalimah jamak. Bila kekal pun Allah gunakan kalimah jamak. Okay, anda perhatikan, bandingkan. Allah sebut وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ini adalah kejayaan yang sangat besar. Al-Azim. Anda bandingkan juga dengan surah An-Nisa ayat yang ke-14. Ayat berikutnya sahaja, ayat selepas dia. Ini muka surat yang sama, ya. Muka surat yang sama dan ayat selepasnya sahaja. Allah sebut وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dan barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Dan melampaui batasan Allah, ketetapan Allah. Yudkhilhu. Allah sebut yudkhilhu. Seorang juga macam tadi. Yudkhilhu jannat. Tapi dekat sini naran, satu neraka, bukannya banyak neraka. Ya, banyak neraka, kita tak sebut naran, kita sebut narat, kan? Okey, satu neraka. Khalidan, satu juga, duduk seorang-seorang. Khalidan. Fiha, dalamnya. Walahu, dan untuknya. Azabun muhin. Jadi di sini semua digunakan kalimah tunggal. Ya'si tunggal, mufrad. Ya ta'adda, mufrad. Yudkhilhu mufrad, naran mufrad, khalidan mufrad, walahu mufrad. Jadi An-Nisa ni masuk akal lah untuk ayat yang ke-14. Tapi ayat ke-13 ni ada kemusykilan. Kenapa untuk ini sebut seorang, kemudian bila masuk syurga, syurga banyak pula. Kemudian masuk tu khalidina, kekal sama-sama. Ada tuan-puan nak cadangkan jawapan? Saya rasa tuan-puan dah nampak ni jawapan ni, ya. Tuan-puan pernah tak terima pergi konvo, tapi pergi konvo tu seorang-seorang? Betul. Sampai kat sana tengok ramai orang. Maksudnya sampai kat sana pun tengok seorang juga. Cari seorang je datang. Jadi itulah kejayaan ni, dia lebih manis. Kita raikan bersama-sama, bukan seorang-seorang. Betul tak? Kita berjaya seorang. Masuk syurga seorang je. Kawan-kawan? Tak ada. Seorang je kita duduk. Pergi konvo seorang je. Maka Al-Quran sekarang ni dalam perihal syurga, Al-Quran menggunakan jannatin khalidina fiha, seolah-olah nanti kita bukan keseorangan masuk syurga ni. Ada peneman-peneman yang lain. Syurga ni meriah, bukan sunyi. Ya? Meriah kalaulah kawan-kawan tak masuk sekali pun dalam syurga ni. Khalidina, ada lagi makhluk-makhluk yang lain ada menghuni syurga bersama kita, menemani kita di syurga nanti. Allahumma amin, ya. Kat sini khalidina digunakan. Ramai. Maka begitulah keadaan. Kalau sambut kejayaan tu, kita tak sambut seorang-seorang. Sambut seorang-seorang ni, pergi KFC seorang-seorang, kan? Tengah happy tapi sunyi balik dah. Tetapi untuk merasai neraka, dalam neraka ni Allah sebut khalidan, seorang, sunyi. Tuan-puan, kalau ramai-ramai masuk penjara, kan, dia rasa macam kuranglah sikit, ringanlah sikit beban tu. Sebab kalau sakit boleh luah kepada member, kan. Masuk PLKN, ada member sekali, kita boleh luah, kan. Tapi kalau masuk penjara ni seorang-seorang, kena dera seorang, nak luah pun tak ada orang lain boleh faham kita sekali. Ya. Jadi digunakan khalidan, ini menambahkan lagi kesengsaraan yang ada dalam neraka. Ya. Itu kalimah khalidina dan kalimah khalidan. Dan uniknya, Allah sebut dalam syurga tu, makhluk yang ada dekat situ tu, apa yang anugerah yang Allah beri pada kita tu, dekat sana, khalidina, kekal di sana. Ya. Okey, jadi mudah-mudahan jelaslah kenapa khalidan, satu lagi khalidina. Jadi itu isyarat yang pertama. Isyarat yang kedua, tuan-puan, menunjukkan supaya kita kalau boleh, kalau kita nak buat baik ni bukan seorang-seorang. Ajak lagi kawan-kawan lain untuk meriahkan lagi syurga di sana. Tetapi kalau nak buat jahat, kalau nak buat jahat, biar seorang-seorang. Jangan ajak orang lain. Ataupun kalau boleh tak ada seorang pun yang buat jahat. Ya? Jadi sebab itu khalidan. Itu salah satu syarat yang kedua. Wallahu a'lam, tuan-puan boleh tambah lagi beberapa huraian perbezaan antara khalidan dan khalidina. Okey, jelas, ya, untuk penggunaan khalidan dan khalidina. Saya teruskan berikutnya. Kalau tuan-puan ada soalan, boleh tanyakan terus. Contoh berikutnya adalah penggunaan risalah. Risalah ni adalah mesej dakwah ataupun mesej tarbiyah. Risalah. Yang kedua, risalati. Ini adalah jamak. Satu mufrad, risalah mufrad, risalat jamak.
Okay, Allah berfirman, fatawalla anhum, maka Nabi Saleh berpaling daripada mereka. Waqala, Nabi Saleh berkata, ya qaum, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu risalah, mesej Rabbi, daripada Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihatkan kamu. Walakin la tuhibbuna nasihin, akan tetapi kamu tak suka orang yang bagi nasihat. Itu kata Nabi Saleh AS. Anda bandingkan dengan surah Al-A'raf juga, surah yang sama, skrip yang hampir sama, tapi diucapkan oleh Nabi Shu'aib AS. Nabi Shu'aib berkata, fatawalla anhum, Nabi Shu'aib berpaling daripada mereka. Waqala, Nabi Shu'aib berkata, ya qaum, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, demi sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu risalat, mesej Tuhanku, wa nasahtu lakum, dan aku telah sampaikan nasihat untuk kamu. Fakaifa asa ala qaumin kafirin, oleh itu macam mana pula aku nak berasa sedih terhadap orang-orang kafir. Ya? Jadi di sini seolah-olah ada motivasi untuk Nabi SAW, iaitu jangan pernah berhenti untuk memberi nasihat. Dan kalau orang kafir Quraisy mereka menafikan nasihat Nabi, sedarlah itu juga yang berlaku pada Nabi Saleh. Walakin la tuhibbuna minan nasihin. Walakin la tuhibbuna nasihin. Nabi Saleh kata, kaumnya pun tak suka orang yang beri peringatan. Itu perangai kebanyakan manusia. Sama juga kalau mereka akhirnya mati dalam keadaan kufur. Sudah tentu ini menyebabkan emosi Nabi SAW sangat pedih, ya. Bagi dakwah, orang tak terima. Akhirnya rugi besar, kan. Contoh, kita dah bagi nasihat jangan masuk kaunter ni, dia masuk juga kaunter tu. Jadi fakaifa asa ala qaumin kafirin, kenapa pula aku yang nak berduka dengan orang kafir? Maka ini motivasi juga kepada Nabi SAW, kerana Allah dah tetapkan keimanan seseorang itu, beriman ataupun tidak beriman. Okey, soalan yang timbul, kenapa ketika surah Al-A'raf ini membentangkan skrip-skrip para Nabi SAW, ketika dalam babak Nabi Shu'aib, surah Al-A'raf memaparkan risalati, dia gunakan penggunaan jamak, bukannya mufrad. Maka di sini ada beberapa jawapan. Pandangan pertama, mereka mendakwa bahawa Nabi Shu'aib ni unik berbanding Nabi-Nabi yang lain. Antara keunikannya adalah Nabi Shu'aib diutuskan kepada dua kaum ataupun lebih. Ya? Kaum yang pertama, wa ila madyana akhahum Shu'aibah, adalah kaum Nabi Shu'aib itu sendiri. Kaum bangsa Nabi Shu'aib itu sendiri. Itu siapa? Kaum Madian, penduduk Madian. Kaum yang kedua Nabi Shu'aib diutuskan adalah kadzaba ashabul aikatil mursalin, penduduk Al-Aikah. Jadi dekat sini, kenapa untuk surah Asy-Syu'ara tidak disebut kadzaba qaumu Shu'aib, ya? Ataupun kadzaba Madian, tapi diguna ashabul aikah, menunjukkan ini adalah dua kelompok yang berbeza. Itu satu pandangan. Tapi tuan-puan jangan terkejut, ya, kalau nanti ada pandangan lain yang mengatakan bahawa kaum Madian ini adalah kaum yang sama dengan ashabul aikah. Itu pandangan yang kedua lah. Saya sebutkan ada dua pandangan inilah. Pandangan yang pertama, mereka katakan bahawa kaum Madian adalah kaum yang tak sama dengan ashabul aikah. Mereka adalah kelompok yang berbeza. Pandangan yang kedua, mereka berkata Madian dan ashabul aikah adalah kumpulan yang sama. Ini sebagaimana yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Al-Imam Ibn Kathir berpandangan bahawa ashabul aikah adalah kumpulan yang sama dengan Madian. Okey, kalau secara bahasa kelihatannya pandangan pertama itu ada benarnya. Sebab apa? Sebab Al-Quran menggunakan untuk Al-A'raf wa ila madyana akhahum Shu'aibah. Kepada kaum Madian, Allah utuskan saudara mereka itu Nabi Shu'aib. Tapi dekat sini surah Asy-Syu'ara, bila Allah katakan ashabul aikah telah mendustakan rasul-rasul, idh qala lahum Shu'aibun, ketika Nabi Shu'aib berkata kepada mereka, alla tattaqun, kenapa kamu tak bertakwa? Dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang sama tetapi kisah Nabi yang lain, kaum Ad contohnya, kadzabat adunil mursalin, digunakan Ad. Okey, baik, ini
masih lagi skrip yang tak jauh beza. Tetapi bila Allah sebut Nabi Hud bagi tahu kepada mereka, idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Anda perhatikan dekat sini. Dekat sini terus Syuaib. Tapi dekat sini ada akhuhum Hudun, ada akhuhum dekat sini. Artinya Ad ini adalah kaum Nabi Hud. Macam kalau disebut Quraisy. Quraisy akhu Muhammad. Akhuhum adalah Muhammad. Saudara mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Kerabat Nabi SAW. Ya? Jadi Hud adalah asal daripada Ad. Itu pandangan. Kemudian kalau kita perhatikan lagi sama. Kadzabat Thamudul Mursalin. Untuk kaum Nabi Saleh. Kaum Thamud, mereka mendustakan para Rasul. Idh qala lahum akhuhum, juga akhuhum salihun. Masa Syuaib tadi, Ashabul Aikah tak sebut akhuhum. Tetapi untuk Nabi Hud disebut akhuhum. Untuk Nabi Saleh digunakan akhuhum. Ya. Kita teruskan lagi. Kaum Nabi Lut. Kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para Rasul. Idh qala lahum akhuhum. Digunakan akhuhum. Ya. Bukankah Nabi Lut juga adalah orang yang berhijrah ke kampung yang lain? Kan, kalau kita baca dalam sirah, Nabi Lut asalnya tinggal di Iraq bersama Nabi Ibrahim AS. Ketika perjalanan hijrah Nabi Ibrahim pergi ke Palestin, Nabi Lut juga bersama dengan orang-orang yang beriman meninggalkan bumi Iraq. Mereka pergi ke Palestin. Nabi Ibrahim tinggal di tengah Palestin, Al-Quds. Tetapi Nabi Lut tinggal di Sodom, kan? Di Sodom. Maaf. Di Sodom, kan? Jadi dekat situ Nabi Lut juga berhijrah. Tetapi kenapa diguna akhuhum, saudara Nabi Lut? Menunjukkan yang tinggal di sana juga ada kerabat Nabi Lut yang tinggal di tempat Nabi Lut berdakwah ni. Jadi soalan dia, kita tengok lagi. Bila masuk ke Nabi Syuaib, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum akhuhum. Tak ada akhuhum. Kat mana akhuhum? Barangkali adakah para sahabat mereka tersasul ataupun kehilangan beberapa kalimah ketika meriwayatkan kepada kita? Tidak, ya. Ini adalah riwayat yang diriwayatkan secara mutawatir. Menunjukkan Al-Quran bukanlah seperti apa yang manusia fikirkan. Yang kedua, ini adalah hujah bagi mereka yang mendakwa Ashabul Aikah bukanlah kaum Madian. Ya? Jadi mereka mendakwa Madian dan Ashabul Aikah adalah kumpulan yang berbeza. Tetapi saya sebutkan Al-Imam Ibn Kathir punya pandangan boleh mengatakan Ashabul Aikah adalah kelompok yang sama dengan Madian. Okey. Jadi itu hujah mereka. Mereka katakan kerana tidak ada akhuhum dekat sini menunjukkan Ashabul Aikah satu kelompok, Madian adalah satu kelompok. Maka kerana itu barangkali digunakan risalati. Banyak risalah untuk untuk Nabi Syuaib. Risalati, jamak lah penggunaan risalah tu, mesej. Sebab Nabi Syuaib bukan menyampaikan risalah kepada satu kaum sahaja. Nabi Syuaib juga menyampaikan risalah kepada kaum Madian, bukan sahaja kaum Madian, juga kepada Ashabul Aikah. Tetapi berbanding kalau kisah Nabi Saleh sampaikan risalah itu kepada satu kaum sahaja, iaitu kaum Thamud. Maka digunakan risalata dengan bentuk yang tunggal. Nampak ya? Okey, itu satu jawapan. Okey, jawapan yang kedua, untuk mereka yang mengatakan saya tak bersetuju untuk mengatakan Madian dan Ashabul Aikah adalah kumpulan yang berbeza. Untuk mereka yang mendakwa begitulah. Untuk mereka yang berpandangan bahawa Madian dan Ashabul Aikah adalah satu kelompok yang sama, maka jawapan untuk mereka pegang macam mana? Kerana apa digunakan risalati? Kerana dalam mesej Nabi Syuaib ini dalam surah Asy-Syu'ara, bukan dalam surah Asy-Syu'ara juga, tapi dekat bawah yang atas ni bukan Nabi Syuaib punya. Ini adalah Nabi Saleh, ya. Yang bawah ni Nabi Syuaib punya risalah, anda bandingkan, ya. Fattaqullaha wa ati'un, sama lagi, bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, taatilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak minta sebarang balasan. In ajriya illa ala rabbil alamin. Balasan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Lagi Nabi Syuaib sebut lagi auful kail.
sempurnakanlah timbangan. Wala takunu minal mukhsirin. Jangan jadi orang yang suka buat orang lain rugi. Wazinu bil qistas, ada lagi tuntutan. Wala tabkhasun nas, ada lagi tuntutan. Wala ta'thaw fil ard, ada lagi tuntutan. Wattaqul ladzi, ada lagi tuntutan. Jadi banyak tuntutan pada risalah Nabi Shu'aib ini. Bukan sekadar bertakwa, bukan sekadar mentaati Nabi Shu'aib, bukan sekadar sempurnakan timbangan, bukan sekadar jangan jadi orang yang al-mukhsirin, suka mengurangkan timbangan, bahkan juga zinu, ya, kena timbang dengan cara yang betul. Wala tabkhasun nas, jangan kurangkan hak orang. Wala ta'thaw fil ardi, jangan bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Wattaqu, takwa. Jadi ini tuntutan yang banyak. Oleh kerana tuntutan yang banyak ini digunakan risalati. Berbanding yang atas ini, fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin. Hanya 2 tuntutan sahaja. Yang lain tu bukan tuntutan dah. Sikit je tuntutan yang disebutkan oleh Nabi Saleh. Maka sesuai dengan itu, untuk kisah Nabi Shu'aib disebut risalati. Berbanding yang atas, risalata. Ya? Itu jawapan bagi mereka yang mendakwa Madian dan Ashabul Aikah adalah kumpulan yang sama. Jadi, kita nak ikut mana satu? Saya tinggalkan perbincangan itu kepada bahagian Ustaz Afwan. Tak silap saya, Ustaz Afwan yang akan bentangkan sirah para Nabi alaihimussalatu wassalam, ya. Jadi tuan-puan nanti untuk cerita tentang kaum Madian ataupun Ashabul Aikah, tuan-puan nantikan jawapan dia. Siapakah Madian, siapakah Ashabul Aikah pada sesi slot bersama Ustaz Afwan ataupun barangkali Ustaz-Ustaz yang lain, ya. Okey, selesai contoh risadata dengan risalat. Tuan-puan ada soalan setakat ni jelas ke? Saya teruskan kalau mampu lagi. Okey, sekarang ni kita nak bincang lagi kalimah darihim diarihim. Ada 2 lagi contoh. Kita tengok sempat ke tidak. Okey, darihim dan diarihim. Untuk makluman tuan-puan, dar ini maksudnya satu rumah. Satu lagi diarihim, banyak rumah. Diar. Dar, satu rumah. Diar, banyak rumah. Anda perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-78. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Oleh itu, mereka dibinasakan oleh gempa bumi Ar-Rajfah. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Jathimin ini maksudnya mayat yang tersungkur. Darihim, tempat tinggal mereka ataupun rumah mereka. Dalam surah Hud, ayat yang ke-67, Allah bercerita, وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang disebut sebagai as-sayhah, yang menggempakan bumi. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Uniknya untuk kali ini digunakan diarihim, banyak rumah. Dalam surah Hud juga ayat yang ke-94, وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Dan ketika datang masa pelaksanaan perintah kami selamatkan Nabi Shu'aib beserta orang-orang yang beriman dengan rahmat kami, dan orang-orang yang zalim itu, ni kita menggunakan daripada sini, dan orang-orang yang zalim. Ini tengah ayat dia. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Maka kenapakah untuk yang atas ini digunakan darihim, tetapi yang bawah ini untuk berikutnya digunakan diarihim? Dalam surah Al-A'raf darihim, surah Hud diarihim. Sedangkan cerita yang sama merujuk kepada kaum Nabi Shu'aib. Maka kita katakan dekat sini kerana Ar-Rajfah. Ar-Rajfah ni adalah gempa bumi. As-Sayhah, perkikan suara. Tuan-puan rasa gempa bumi dengan perkikan suara yang kuat, mana lagi dahsyat? Mana lagi besar capaian dia? Ya? Suara.
Jadi suara as-sayhah ni capaian yang lebih besar. Ya. Daripada suara yang sangat kuat ni, as-sayhah yang sangat kuat ni, menyebabkan ada setengah kawasan ar-rajfah, berlaku gempa bumi. Ya. Jadi as-sayhah ni adalah benda yang lebih besar capaian dia berbanding gegaran itu sendiri, ar-rajfah. Maka sesuai dengan itu, oleh kerana ar-rajfah lebih spesifik daripada as-sayhah, suara. Tuan-puan contohnya tuan-puan dengar guruh kan. Tetapi tuan-puan tak nampak pun petirnya kat mana. Jadi tak semua yang kita dengar tu kita boleh lihat. Oleh kerana tak semua kita dengar tu kita boleh lihat, capaian suara tu lebih besar daripada ar-rajfah ni sendiri contohnya. Jadi dekat sini ar-rajfah menyebabkan lingkungannya lebih kecil berbanding as-sayhah. Oleh kerana demikian digunakan dar. Rumah-rumahnya itu adalah rumah yang digunakan dalam bentuk mufrad, lebih kecil daripada diyarihim. Ya? Itu satu huraian tentang darihim dan diyarihim. Okey, jelas ya tuan-puan? Saya teruskan lagi dengan contoh yang berikutnya. Alhamdulillah, berjaya kita habiskan slide ini. Okey, kalimah selanjutnya ada yang zuru dan yastami'una. Yang zuru melihat tapi seorang. Yastami'una mendengar tapi ramai. Allah berfirman, "Wa minhum man yastami'una ilaik." Dalam kalangan mereka ada orang yang mendengar ajaran engkau wahai Muhammad. Tapi disebut yastami'una, ramai, bukan seorang. Afa anta tusmi'us sum? Adakah engkau menjadikan orang yang pekak walau kanu la yaqilun? Sedangkan orang itu pun tidaklah orang yang berakal. Berbanding ayat berikutnya, ayat surah Yunus, ayat yang ke-43, selepasnya sahaja. Wa minhum man yanzuru ilaik. Dalam kalangan mereka ada orang yang melihat kepada engkau. Afa anta tahdil umya? Adakah engkau nak bagi petunjuk kepada orang yang buta? Walau kanu la yusirun. Sedangkan mereka ini tidak melihat. Jadi anda perhatikan bahagian hujung tak jauh beza, tapi tengah ni kenapa bila mendengar digunakan yastami'una, kemudian yang zuru melihat digunakan lafaz mufrad. Kerana macam tadi yang kita sebutkan, melihat dan mendengar itu boleh dicapai oleh lebih ramai orang. Contohnya, untuk orang yang mendengar apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah lebih ramai daripada orang yang melihat secara direct Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya contoh tuan-puan biasa dengar kan, bicara-bicara artis kan. Contoh dulu, kenal lah Siti Nurhaliza. Pernah nampak ke dia? Tak pernah nampak, tapi pernah dengar suara dia. Yastami'una, capaian dengar ni lebih besar daripada yang zuru. Pernah dengar bacaan Syekh Sudais sampai kat Masjidil Haram? Ya, ada itu. Memang dia sendiri yang jadi imam. Tengok ke dia? Tak tengok, tapi dengar bacaan dia. Artinya capaian dengar itu lebih luas daripada melihat. Begitu juga dengan Nabi SAW, untuk mereka yang mendengar bacaan Nabi, apa yang Nabi sampaikan, mesej-mesej Nabi, setiap apa yang Nabi ungkapkan itu seolah-olah masa tu jadi media lah. Masuk je media. Macam ada press conference kan. Tapi tengok depan mata ke? Tak. Maka tak semua orang nampak depan mata. Yang zuru ini kumpulannya lebih kecil daripada yastami'una. Oleh yang demikian, digunakan yang zuru dengan lafaz mufrad. Yastami'una digunakan lafaz jamak. Ada lagi tak? Ada lagi dua contoh. Okay. Contoh berikutnya, kalimah sadiq, sahabat. Satu lagi syafi'in, orang yang memberi syafaat. Kenapakah bila Allah sebut tidak ada orang yang memberi syafaat, digunakan syafi'in, jamak. Tetapi untuk sahabat karib, digunakan lafaz mufrad, seorang. Fama lana min syafi'in. Dengan sebab itu, tidaklah kami beroleh sesiapa pun yang memberi pertolongan. Kenapa tak sebut fama lana min syafi', seorang? Ini menunjukkan bahawa untuk memberi pertolongan ni bilangannya lebih ramai daripada sahabat yang betul-betul rapat. Tambah lagi disebut sadiqin, bukan sadiqin biasa, hamim yang rapat. Ya? Jadi syafi'i ini lebih umum daripada sadiqin hamim. Jadi orang yang tolong kita tu orang yang nampak kita orang yang lalu lalang, dia nampak kita, dia kesian, dia termasuk dalam syafi'in. Tapi untuk rakan sejati yang betul-betul rapat, dalam bilangan yang sedikit, wala sadiqin hamim,
tidak juga dapat memberi pertolongan. Maka digunakan bentuk yang berbeza. Tak guna famalana min syafi', tapi syafi'in, ramai. Sadiqin, dia tak guna asdiqa, menunjukkan bilangan sahabat yang rapat ni betul-betul rapat, dia tak ramai macam orang yang boleh memberi pertolongan. Itu yang kelima. Sadiq, hamim ni betul-betul rapat ni tuan-tuan. Okey, yang keenam. Contoh yang keenam adalah kalimah tara dan tarawna. Tara, engkau melihat seorang. Tapi kalau tarawna, engkau ramai. Kamu ramai melihat. Soalan dia, kenapa dalam surah Al-Hajj, ayat yang kedua, yauma tarawunaha, pada hari kamu melihat ramai. Kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu-ibu yang menyusu, dia akan melupakan anak-anak yang disusukannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin. Orang yang mengandung pun boleh terberanak masa tu, hamlaha. Tuan-puan pernah tengok sesuatu tengah mengandung boleh terberanak. Ya? Ini dahsyatnya pada zalzalatas sa'ah. Pada berlakunya betul hamimin dalam surah Al-Waqi'ah. Tapi kita tengok sebab hamim ni juga merujuk kepada nanah pun hamim juga kalau tak silap saya. Tapi saya tak pasti yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah tu adakah sahabat karib ataupun maksudnya nanah. Tak saya tengok kalimah hamim dalam surah Al-Waqi'ah. Fi samumin wa hamim. Itu dekat situ merujuk kepada air yang menggelegak, air yang panas. Bukan nanah, air yang panas. Mohon maaf ya. Air yang begitu panas kita sebut hamim juga. Jadi dalam surah Al-Waqi'ah hamim, walaupun kalimahnya sama tapi tak sama dengan atas ni. Hamim kat situ air yang betul-betul panas, dekat sini sahabat yang betul-betul rapat. Okey, dekat sini wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang yang beranak pun, orang yang mengandung pun boleh beranak. Tapi Allah sebut wa taran nasa sukara. Engkau melihat, tara digunakan tara. Seorang pula. Engkau seorang melihat manusia sukara dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka tak mabuk pun tapi mereka pening-pening sebab berlaku gegaran yang sangat dahsyat. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah sangat pedih. Soalan dia, kenapa bila melihat ibu-ibu yang menyusukan anak meninggalkan susuannya, orang wanita yang mengandung terberanak, tapi bila tengok mabuk ni digunakan tara. Tadi bila melihat ibu-ibu guna tarawna, tapi bila melihat anak-anak orang yang mabuk, orang yang pening guna tara. Okey, kerana pada awal-awal berlaku gegaran. Berlaku gegaran. Jadi semua orang masih lagi boleh melihat dengan baik. Tetapi bila ada dalam kalangan mereka dah mula pening, mereka dah tak boleh melihat dengan baik lagi dah. Sukara ni, mereka tak boleh melihat dengan baik lagi dah. Jadi yang melihat untuk fasa kedua, tengok orang pening, jadi orang yang boleh tengok masa ni lagi sikit daripada yang awal tadi. Yang awal tadi ramai boleh tengok. Yang bawah ni untuk tengok orang yang pening. Orang yang pening, orang yang tengah pening ni boleh tengok orang yang pening tak? Orang yang tengah pening tu, dia mata dia pun tak berfungsi dengan baik masa dia pening kan. Tapi yang tidak pening dia boleh nampak. Ataupun yang tidak pening, yang semua orang tengah pening, jadi penglihatan mereka tak sekuat masa awal tadi. Yauma tarawna tadi. Oleh kerana yang demikian, bilangan tarawna ni pada kejadian ni lebih ramai boleh lihat berbanding yang bawah ni. Semua tengah mabuk, semua tak berapa perasan. Penglihatan mereka tak sekuat sebelumnya pada asalnya. Sebab itu digunakan tara. Jadi mufrad, penggunaan yang merujuk kepada lebih sedikit. Adapun tarawna jamak merujuk kepada bilangan yang lebih ramai. Wallahu a'lam. Selesai kita dua perbincangan petang ni. Satu, perbincangan kecil dalam bab taukid, iaitu inni dan innani, inna dan innana. Yang kedua, perbincangan berkenaan dengan mufrad dan jamak. Wallahu a'lam. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan, silakan. Okay, kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan saya pada petang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yajzikumul khair. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.